Tahukah kamu bahawa bulan sebenarnya tercipta daripada kehancuran? Hai semuanya, selamat datang dalam segmen Science in a Nutshell. Sains dalam kulit kacang. Dalam segmen ini kita akan bersama-sama belajar tentang pengetahuan sains dan fakta menarik. Oleh itu, ikuti akaun ini sebab di sinilah saya akan berkongsi tentang study tips dan sains. Salah satu jasad samawi yang menghiasi cakrawala malam selain bintang ialah bulan, kesayangan kita. Sedikit cerita mitologi Yunani purba, bulan merupakan personifikasi sebagai Dewi Selene, yaitu Dewi cantik yang memandu kenderaan berkudanya disebut chariot, melintasi langit malam. Bulan dengan suku saiz berbanding bumi mempunyai jarak lebih kurang 380,000 km dari bumi. Jaraknya yang agak dekat dari bumi menyebabkan sinar cahaya yang dipantulkan dari matahari merupakan yang paling cerah di langit malam. Sudah tentu peranan sahabat bumi yang satu ini sangat penting dan signifikan, seperti menghasilkan daya pasang surut kepada bumi, mengekalkan bumi pada paksinya, lantas menghasilkan iklim yang stabil agar boleh dihuni oleh manusia dan hidupan, dan sebagai pelindung bumi, menjaganya dari hentaman meteoroid dan asteroid. Namun, kamu pasti tertanya-tanya macam mana bulan boleh terbentuk. Ada beberapa hipotesis yang dikemukakan oleh para saintis berkenaan bagaimana bulan boleh terbentuk. Misalnya, capture hypothesis yang mencadangkan bulan merupakan jasad yang terapung-apung seperti asteroid di sekitar sistem surya dan ditangkap ataupun ditarik oleh daya graviti bumi ketika ia lalu berdekatan. Situasi ini serupa sebagaimana kebanyakan bulan Jupiter ditangkap oleh Jupiter sendiri disebabkan kekuatan tarikan gravitinya. Hipotesis ini dibantah dengan mudah sebab saiz bulan dan bumi sebenarnya tidak terlalu jauh beza dan sebanding, sehingga sebenarnya agak susah untuk bumi kita menangkap bulan secara sempurna sehingga ia berjaya mengorbit bumi pada orbit yang membulat. Ya, lebih mungkin ialah berlakunya pelanggaran antara bumi dan bulan berbanding bulan ditangkap masuk ke dalam orbit bumi. Seterusnya ialah accretion hypothesis yang mencadangkan bahawa bulan terbentuk melalui cakra protoplanet yang sama dengan bumi. Cakra protoplanet ataupun protoplanetary disk merupakan cakra yang berputar yang mengandungi gas, debu dan bahan lainnya mengelilingi bintang yang masih muda, yaitu matahari kita. Cakra ini berperanan penting dalam pembentukan planet-planet dalam sistem surya. Jadi, dihipotesiskan sewaktu bumi muda sudah terbentuk, saiznya semakin bertambah. Maka, sakibaki planetesimal ataupun protoplanet yang terapung-apung akan berlanggaran dan bergumpal membentuk protobulan yang akhirnya bercantum menjadi bulan yang kita lihat sekarang. Hipotesis ini mempunyai kelemahannya, yakni ia tidak dapat menjelaskan komposisi bulan dan bumi yang berbeza. Di samping itu, terdapat juga hipotesis pembelahan ataupun fission hypothesis yang mentakrifkan apabila bumi berputar sangat laju pada paksinya sehinggakan sebahagian daripada bahannya terpisah dan membentuk bulan. Maka bulan akan mula mengorbit bumi sehinggalah hari ini. Namun, untuk memisahkan bulan dari komposisi asal bumi, ia memerlukan momentum sudut yang sangat besar dari yang sewajarnya, dan ini tidak realistik untuk memperoleh momentum sudut seperti sekarang. Yang terakhir ialah hipotesis impak besar ataupun the giant impact hypothesis. Ini ialah hipotesis yang paling banyak diterima umum sehingga hari ini. Jadi, saya mau menceritakan lebih lanjut mengenai peristiwa giant impact hypothesis. Para saintis percaya bahawa sekitar 4,43 bilion tahun yang lalu, ketika bumi masih sangat muda dan sangat panas, sebuah objek sebesar planet Marikh yang dikenali sebagai Theia telah berlanggar dengan planet kita. Ini bukanlah pelanggaran yang kecil, melainkan pelanggaran yang sangat masif. Bayangkan impak yang begitu kuat sehingga ia menguapkan batuan dan ketulan besar bumi terlempar ke angkasa. Pertunjukan bunga api kosmik yang paling hebat pada masa yang sama merupakan sebuah malapetaka kehancuran yang sangat besar kepada bumi kita.
Akan tetapi yang lebih menarik ialah serpihan-serpihan berapi yang terdiri daripada batu dan logam sebenarnya tidak terapung begitu sahaja, melainkan mereka mula mengorbit bumi, ditarik bersama oleh daya graviti bumi. Lama-kelamaan serpihan-serpihan ini akan bergumpal, berputar dan berlanggaran antara satu sama lain secara beransur-ansur menyejuk dan mengeras menjadi apa yang kita kenali sebagai bulan sekarang. Ia seolah-olah menggambarkan bumi sedang menempa teman baru daripada hatinya sendiri. Hipotesis impak gergasi disokong oleh fakta bahawa bumi dan bulan berkongsi komposisi yang agak serupa. Dengan bantuan simulasi komputer menjelang tahun 2000, saintis berjaya mensimulasikan peristiwa impak besar di mana pelanggaran Theia dengan bumi pada sudut 45 darjah dengan halaju rendah mampu menghasilkan sisa debu protobulan dengan kandungan besi yang sangat sedikit. Dikatakan pelanggaran ini memungkinkan untuk terbentuknya bulan. Ketika itu, sehari di bumi bersamaan dengan hanya 5 jam sahaja disebabkan halaju bumi yang sangat-sangat laju akibat daripada perlanggaran Theia dan bumi. Namun demikian, setelah berbilion-bilion tahun, interaksi pasang surut memindahkan momentum sudut kepada bulan memperlahankan putaran bumi. Maka sehari di bumi kini bersamaan dengan lebih kurang 24 jam. Hipotesis ini juga mempunyai kecacatan, salah satunya untuk menghasilkan bulan daripada impak pelanggaran bumi dengan Theia kebarangkaliannya hanya 5% sahaja agar momentum sudut yang dihasilkan persis seperti sekarang. Namun demikian, kebarangkalian ini akan menurun secara signifikan kerana diperlukan waktu dan keadaan yang betul-betul tepat dan sempurna agar sistem bumi bulan terhasil. Walaupun komposisi bulan dan bumi agak berbeza, namun terdapat juga persamaan. Kalau benar bulan terhasil daripada impak Theia dan bumi, maka secara tidak langsung komposisi bulan sudah tentu terdiri daripada teras Theia, bukan? Sebaliknya, jika dikaji komposisi mantel bumi dan bulan sebenarnya tidak jauh berbeza. Jadi, adakah bulan terhasil daripada manifestasi bumi? Walau bagaimanapun, saintis masih menjalankan kajian intensif mengenai hipotesis impak besar. Jadi, itu sahaja topik kita pada kali ini dalam segmen Science in a Nutshell, Sains dalam Kulit Kacang. Terima kasih kerana menonton dan jangan terlepas episod berikutnya kerana topik pembahasan sentiasa lebih menarik.